Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala kerana masih lagi diberi peluang dan ruang sama-sama kita hadir untuk PDPR pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan belajar tajuk ayat kefahaman pelajaran 6, iaitu tajuk generasi unggul. Objektif yang kita nak capai pada pagi ini iaitu pelajar dapat menyatakan pelajar dapat membaca ayat dengan betul dan bertajwid. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan maksud ayat maksud ayat surah At-Taubah ayat 100. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan maksud takrif sahabat dari segi bahasa dan istilah. Yang ketiga, pelajar dapat menerangkan nama-nama sahabat Rasulullah SAW, termasuklah golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Yang keempat, pelajar dapat menyatakan 10 sahabat yang dijaminkan syurga dan juga pengiktirafan Allah terhadap para sahabat. Last sekali pengajaran ayat. Jadi yang pertama kita baca ayat Quran. Pelajar boleh tengok. Belajar dengar dan ikut bacaan guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Ulang-alik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul Azim. Surah At-Taubah ayat 10. Jadi kita tengok maksud ayat. Maksud ayat. Okey, maksud ayat. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, yang mana yang mula-mula yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi bantuan. Mana wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, iaitu minal muhajirin wal ansar, iaitu golongan yang mana golongan tersebut adalah golongan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Kita akan cerita lebih lanjut lagi siapakah golongan muhajirin, siapakah golongan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iaitu iman dan taat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an, yang maksud Allah redha akan mereka dan mereka pula meredainya. Ini golongan Muhajirin Ansar. Allah redha dengan mereka dan mereka juga redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannat, yang bermaksud Allah juga menyediakan untuk mereka syurga. Tajri min tahtihal anhar,
Yang mana syurga tadi yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada. Mereka ini yang akan di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Makna kemenangan yang paling besar lah kita masuk ke syurga dan tidak akan keluar sampai bila-bila. Itulah kemenangan yang paling besar. Okey, sekarang kita masuk kepada ta'rif sahabat, ta'rif sahabat. Okey. Sahabat dari segi bahasa yang bermaksud. Okey. Boleh tengok sini. Okey. Sahabat dari segi bahasa yang bermaksud yang mendampingi. Maksud sahabat ni yang dari segi bahasa yang mendampingi. Dari segi istilah, sesiapa yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, iaitu kepada Allah Taala, serta meninggal dunia dalam Islam. Maksud sahabat ni sesiapa yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta meninggal dunia dalam Islam. Itu maksud sahabat, orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pelajar? Kita tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Adakah kita ni tergolong pada golongan sahabat? Okey. Seterusnya, terdapat nama-nama sahabat yang mana yang termasuk golongan Muhajirin dan Ansar. Okey, kita tengok maksud Muhajirin. Maksud Muhajirin ialah di sini saya tandakan. Okey, maksud Muhajirin. Maksud Muhajirin penduduk Mekah yang mana yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah daripada Madinah dan tinggal di sana. Maknanya orang Muhajirin yang mana mereka yang berhijrah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Mana golongan-golongan orang Muhajirin, dia meninggalkan segala harta dia, kekayaan dia, anak pinak dia, semua dia tinggal semata-mata untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Okey. Itu masuk Muhajirin, bermakna penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, berhijrah bersama Rasulullah SAW. Nak faham sekali, orang Muhajirin yang mana mereka berhijrah bersama-sama Rasulullah SAW. Itu masuk golongan Muhajirin. Okey, contoh golongan Muhajirin ni iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasin, Asma binti Abu Bakar. Ini anak siapa? Anak Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, golongan Ansar, kita tengok siapakah golongan Ansar. Golongan Ansar adalah penduduk Madinah daripada kalangan kabilah Aus dan Khazraj yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kita kena faham bahawasanya golongan Ansar adalah golongan penduduk tetap Madinah daripada kalangan kabilah Aus dan Khazraj yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz tinggalkan soalan. Siapakah Aus, siapakah Khazraj? Pelajar boleh buka internet, cari, atau beli buku, cari siapakah golongan Aus, siapakah golongan Khazraj. Kan? Okey. Jadi golongan Ansar ni mereka membantu Rasulullah SAW dan golongan Muhajirin ketika tiba di Madinah. Banyak kita tengok sejarah bagaimana pengorbanan golongan Ansar. Dia rela
berkongsi tempat tinggal dia, berkongsi isteri, sanggup ceraikan isteri bagi kepada golongan muhajirin, bagikan tempat tinggal, bagi makanan, semata-mata untuk menggembirakan hati orang-orang muhajirin kerana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka golongan Ansar ni, mereka membantu Rasulullah SAW dan golongan Muhajirin ketika tiba di Madinah. Contoh golongan Ansar itu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Sa'id bin Al-Rabi' radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim bin Mihan radhiyallahu anhum. Ini golongan Ansar. Okey, kita tengok ada 10 golongan sahabat Nabi yang di mana dijamin syurga. Sahabat yang dijamin syurga. Kita belum tentu lagi Allah jamin syurga atau tidak jamin syurga. Jadi golongan yang pertama sekali, orang 10 sahabat yang dijamin syurga, yang pertama sekali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Yang kedua Umar Al-Khattab, ini khalifah yang kedua. Abu Bakar khalifah pertama, Umar khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, iaitu khalifah yang ketiga. Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, dia merupakan anak saudara Nabi, merupakan anak akak Nabi, dan maka saudara Ali ada Sayyidina Ali adalah Allahumma salli Muhammad. Sayyidina Ali merupakan menantu Nabi, sepupu Nabi, banyak. Okey, yang kelima iaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ini 10 orang sahabat Nabi yang mana Nabi jamin syurga. Allahu akbar. Mereka Nabi telah menjamin syurga. Dianggarkan jumlah para sahabat melebihi 100,000 orang sahabat. Yang paling akhir meninggal dunia ialah Abu Tufail Amin bin Wasilah, Abu Tufail Amin bin Wasilah Al-Laisi radhiyallahu, iaitu pada tahun 110 Hijrah bersamaan 728 Masihi. Ini sahabat Nabi yang paling lama hidup, yang mana Abu Tufail Amin bin Wasilah Al-Laisi radhiyallahu, yang mana dianggarkan antara sahabat Nabi juga, yang mana tergolong daripada 100,000 orang sahabat ni, yang mana dia hidup pada tahun 110 Hijrah hingga 728 Masihi. Okey, seterusnya kita masuk pengiktirafan Allah SWT terhadap para sahabat. Yang pertama sekali, Allah SWT meredai sahabat, radhiyallahu an. Allah Ta'ala mereda para sahabat. Kita belum tentu lagi Allah tak reda. Yang kedua, para sahabat dijanjikan kemenangan. Ini surah Al-Fath ayat 18. Okey, seterusnya Allah Ta'ala meningkatkan darjat para sahabat yang mempunyai harta yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Hadid ayat 10. Allah Ta'ala meningkatkan darjat para sahabat yang membelanjakan harta. Kenapa? Kerana berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, seterusnya Allah Ta'ala memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka. Jadi pengajaran ayat yang perlu kita ambil, yang pertama sekali, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba dalam urusan kebaikan, agar kita menjadi seperti as-sabiqunal awwalun. Mereka membantu perjuangan Rasulullah SAW ketika orang lain menolaknya. Maknanya kita sebagai Islam, fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Bila orang dalam kesusahan, kita lah orang pertama sekali menolong, memberi bantuan.
Okey, yang kedua, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat kurniaan Allah Ta'ala dengan menjauhi larangannya supaya kita beroleh kesejahteraan yang berpanjangan. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersyukur. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat pada kita. Sentiasa bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan daripada sifat benci, membenci, cela, mencaci dan menghina para sahabat, kerana mereka ialah golongan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sekali-kali kita membenci para sahabat Nabi SAW. Okey, last sekali, kita hendaklah sentiasa berusaha dengan menjadikan amalan para sahabat sebagai contoh ikutan supaya mendapat syurga yang abadi. Jadi banyak contoh-contoh perjuangan sahabat Nabi, bentuk-bentuk sifat-sifat sahabat Nabi yang boleh kita contohi dalam kehidupan kita. Jadi itu sahaja untuk perjumpaan kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita. Jadi Ustaz tinggalkan aktiviti pelajar boleh tengok aktiviti. Cuba teka silang kata bagi maksud kalimah berikut. Yang menegak al-faz al-jannat radiyah ittaba'uhum al-anhar khalidin. Melintang al-muhajirin al-ansar bi ihsan at-tajrim. Jadi itu saja untuk pertemuan kita pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala memberkati perjumpaan kita. Jadi Ustaz minta maaf sekiranya tersalah bahasa, tersalah kata dalam penyampaian. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.